Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya ucapkan kepada murid-murid 6 Seroja ya. Bertemu kita sekali lagi untuk sesi PDPR kita pada pagi ini ya. Saya harap murid-murid 6 Seroja semua telah bersedia ya. Kerana pada pagi ini kita akan belajar satu topik yang baru yang amat menarik iaitu gerhana bulan. Pada pagi ini murid-murid, kita akan belajar tentang kejadian gerhana bulan yang akan kita kaitkan dengan kedudukan bulan, bumi dan matahari ketika gerhana bulan dan sifat cahaya itu sendiri. Okey murid-murid, kalau kita sentuh tentang gerhana bulan, kita perlu sentuh tentang putaran dan peredaran bumi dan bulan mengelilingi matahari. Kita dah belajar dah tahun 4 saya rasa murid dah belajar tentang putaran bumi ya. Di sini kita ulang sama-sama supaya kita ingat kembali dan boleh kaitkan dengan kejadian gerhana bulan Kalau kita lihat sini, putaran bumi memakan masa selama 24 jam iaitu satu hari. Itu putaran bumi pada paksinya mengambil masa satu hari iaitu 24 jam. Kemudian pada masa yang sama juga bumi akan beredar mengelilingi matahari dan ianya mengambil masa 1 tahun, 365 144 hari. Dan pada masa yang sama bulan akan beredar mengelilingi bumi selama 1 bulan iaitu 27 1/3 hari ya. Kalau pada jarak purata 384,400 kilometer di bawah tarikan bumi. Ada kalanya ketika bumi berputar dan beredar, bumi dan bulan berputar dan beredar mengelilingi matahari, bumi, bulan dan matahari berada dalam keadaan yang sebaris. Ini yang akan kita kaitkan dengan kejadian gerhana bulan. Okey murid-murid, apa itu gerhana? Gerhana iaitu bumi dan bulan sentiasa beredar mengelilingi matahari. Semasa peredaran tersebut, ada ketikanya, macam saya kata tadi, kedudukan matahari, bumi dan bulan berada satu garis lurus sebaris dan ini yang akan menyebabkan gerhana. Ini yang akan menyebabkan gerhana. Di sini kita kaitkan dengan prinsip cahaya yang terlibat. Nanti saya akan terangkan kenapa kita pentingkan prinsip ini. Satu, kaitkan dengan cahaya bergerak lurus. Kedua, kita kaitkan dengan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Tengok murid-murid semua. Okey. Gerhana ialah suatu peristiwa apabila bulan atau matahari kelihatan hilang dari pandangan sama ada keseluruhannya ataupun sebagainya. Bulan kelihatan gelap. Kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam keadaan yang sebaris. Ingat sebaris menyebabkan fenomena gerhana berlaku. Di sini kita kaitkan matahari merupakan sumber cahaya semula jadi dalam sistem suria Jadi cahaya matahari tak dapat tembus objek legap seperti bumi. Di sini itu kita kaitkan dengan cahaya bergerak lurus dan cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Kita tengok. Okey. Gerhana bulan yang kita kaitkan gerhana bulan berlaku apabila bumi tengah-tengah. Nanti saya akan tunjukkan gambar. Bumi berada antara matahari dan bulan. Ingat, matahari tak akan berubah-ubah kedudukannya. Kenapa? Kerana matahari tidak berputar dan beredar. Matahari kekal tempatnya, cuma dia floating, kelihatan tak apung-apung. Matahari tidak boleh berputar dan beredar. Oleh itu, ketika kejadian gerhana bulan, bumi berada tengah-tengah antara matahari dan bulan. So matahari ni seperti kita tahu, dia mengeluarkan cahaya sendiri. So bila bumi tengah-tengah, bumi ialah objek legap. Cahaya matahari ni tak dapat menembusi bumi kerana bumi legap menghalang cahaya matahari menembusinya. Akibatnya, kita kaitkan dengan bayang-bayang. Apabila cahaya matahari tak dapat menembusi bumi akan membentuk bayang-bayang gelap di belakang. Maka ia akan jatuh pada bulan. Bayang-bayang bumi akan melindungi permukaan bulan. Oleh itu, kita nampak bulan kelihatan gelap oleh kerana ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Okey. Untuk memudahkan, kita akan tengok video ni
Video ni di mana ketika video ini kita lihat bayang-bayang, kelihatan bayang-bayang bumi pada bulan. Okey, nak tengok macam mana proses gerhana itu sendiri sebelum kita tengok gambar rajah yang sebenar. Gerhana bulan wujud apabila bulan melalui sebahagian daripada bayang-bayang bumi. Gerhana bulan dihalang daripada menerima cahaya matahari kerana adanya bayang-bayang bumi. Kadang-kadang waktu malam kita nampak bulan tu terang warna kuning kan. Kuning tu bulan tak keluarkan cahaya sendiri. Kuning tu kerana ia menerima cahaya daripada matahari dan memantulkan cahaya itu ke bumi. So kita nampak bulan tu kelihatan kuning. Sebenarnya itu cahaya daripada matahari. Tetapi apabila bumi tengah-tengah, so bumi ni akan menghalang bulan menerima cahaya matahari. Akibatnya bulan ni bumi ni legap, bayang-bayang bumi akan jatuh ke bulan. So kita nampak bulan tu gelap. Okey, tengok. Ingat kejadian gerhana bulan cuma berlaku ketika bulan purnama, bulan penuh. Dan berlaku hanya ketika matahari, bumi dan bulan berada dalam satu barisan sama atau sangat-sangat hampir. Kita tengok gambar rajah. Tengok mungkin murid-murid lebih faham masa ni. Okey, kita lihat ini kedudukan matahari. Matahari sumber cahaya suria. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus. Cahaya memang bergerak garis lurus. Dan ia tak dapat menembusi objek legap. Bumi ni legap. Bumi ni ketika kejadian ni, bumi berada antara matahari dan bulan pada garis lurus. Jadi bumi ni akan menghalang cahaya matahari ni sampai ke bulan. Nampak? Bumi ni menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Nampak? Akibatnya apabila cahaya matahari tak dapat tembus bumi, bayang-bayang akan terbentuk di belakang. So kawasan gelap penuh ni semua ni ditutupi oleh bayang-bayang bumi. So kita yang berada di bumi akan nampak bulan ni gelap kerana dilindungi oleh bayang-bayang bumi. Okey, tengok kejadian gerhana penuh. Bulan ditutupi sepenuhnya oleh bayang-bayang bumi. Bumi ni yang bersifat legap akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Dan ingat, gerhana bulan hanya berlaku pada waktu malam. Itu gerhana bulan gerhana bulan penuh. Gerhana bulan separuh. Apabila sebahagian bulan kelihatan, sebahagian lagi ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Dan ingat, kejadian gerhana berlaku apabila ia berada dalam satu garis lurus dan pada waktu malam. Kita tengok lebih jelas lagi grafik tentang gerhana bulan, matahari, bumi di tengah. Ingat, hafal gerhana bulan, bumi di tengah-tengah antara matahari dan bulan. So bumi ni akan menghalang cahaya matahari sampai ke bulan. So akan jadinya bayang-bayang di belakang. So bulan ni akan gelap, ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Yang ini kawasan gelap penuh. Yang atas sikit ni kawasan gelap separuh ataupun separa. Okey, yang ini peringkat gerhana bulan. Kita tengok yang ini kita tengok ketika bulan berada di sini. Nampak? Orbit bulan Yang ini sepenuhnya bulan mengalami gerhana bulan penuh. Yang ini beransur-ansur keluar daripada bayang-bayang bumi. Di sini tiada lagi berlaku gerhana. Okey. Nampak? Gambar yang pertama ni gerhana bulan separa. Kelihatan semula apabila bulan bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Yang ini gerhana bulan penuh, di mana keseluruhan bulan berada dalam kawasan gelap. Bila ketika gerhana bulan berlaku, kita akan nampak bulan warna seperti
Ya. Yang ini gerhana bulan separa semula ya. Ya. Apabila bulan bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Maknanya dah nak berlaku balik gerhana penuh. Okey. Kita tengok ya. Ketika gerhana bulan penuh, bulan kelihatan merah. Ya. Kerana atmosfera bumi masih membiaskan cahaya merah dari matahari. Sehingga tidak menampakkan bulan gelap sepenuhnya. Kita nampak masih merah lagi. Walaupun ketika itu bulan berada sepenuhnya dalam kawasan bayang-bayang bumi. Okey. Apa ciri-cirinya gerhana bulan? Kena ingat ya. Satu, ingat penting. Berlaku apabila bumi berada tengah-tengah antara matahari dan bulan. Senang. Bumi tengah matahari dan bulan. Yang kedua, hanya berlaku pada waktu malam. Tidak pernah berlaku pada waktu siang. Dan satu lagi, hanya berlaku pada fasa bulan purnama, bulan penuh. Tahun 5 tahun lepas awak dah belajar tentang fasa-fasa bulan. Saya percaya. Jadi awak tahu kan bulan purnama. Bulan purnama ni pada 15 hari bulan kalender Islam. Jadi hanya berlaku pada fasa bulan purnama. Okey. Kita ulang balik. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam semasa fasa bulan purnama. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali setahun. Dalam setahun mungkin boleh berlaku 3 kali. Kemudian tempoh dia selalunya hingga beberapa jam. Dia lama sikit. Sehingga beberapa jam banding dengan gerhana matahari. Nanti kita akan belajar gerhana matahari. Bulan tidak kelihatan gelap. Tak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh, tetapi berwarna perang kemerahan. Ini adalah kesan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Bukan maknanya kalau gerhana bulan gelap sepenuhnya. Dia perang kemerahan warna bulan kelihatan pada kita. Okey. Nampak? Ini merupakan video bagaimana kejadian gerhana bulan berlaku. Kita boleh lihat dengan teliti. Okey, yang ini satu lagi gerhana bulan penuh. Di sini bulan tu sebentuknya seperti cincin. Gerhana bulan penuh. Okey, kesimpulannya apa yang kita belajar hari ini murid-murid? Ingat satu, paling penting. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ingat bumi tengah-tengah. Bumi tengah-tengah. Kemudian ianya berlaku oleh prinsip cahaya. Cahaya bergerak lurus, cahaya matahari bergerak lurus dan cahaya tak dapat menembusi objek legap. Cahaya matahari tu tak dapat menembusi bumi. Bumi ni legap. Oleh itu, bayang-bayang bumi akan terbentuk di belakang menutupi bulan. Gerhana bulan penuh berlaku apabila bulan berada sepenuhnya dalam kawasan gelap. Saya tak kenal ke istilah umrah kerana ini sekolah mendengar kawasan gelap sepenuhnya. Manakala gerhana bulan separa apabila bumi berada dalam apabila bulan berada dalam kawasan gelap separuh. Separuh lagi dah terima cahaya. Jadi yang penting murid-murid faham. Murid-murid boleh labelkan, lukiskan, lakarkan. Saya matahari, bumi dan bulan. Kedudukan dan kawasan gelap. Bulan tu berada dalam kawasan bayang-bayang bumi. Ingat perkara penting dalam tajuk ni. Pertama, berlaku ketika fasa bulan purnama pada waktu malam. Dan berlaku apabila cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi. Oleh itu, bumi akan membentuk bayang-bayang yang jatuh pada bulan. Bulan kelihatan gelap. Perang kemerahan. Jadi kita kena faham kedudukan bumi. Bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus ataupun sebaris. Jadi saya harap murid-murid faham dan tengok video bagaimana gerhana bulan terjadi. Saya rasa kalau awak Google pun awak boleh tengok tentang kejadian gerhana bulan. Okay, murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.